Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah pada kali ini kita akan bincangkan topik daripada sains kepada akidah. Di mana dalam siri yang ke-12 kali ini kita akan bincangkan tentang aspek sains, ukuran kebenaran dalam sains, asas-asas sains moden dan cabarannya, kelemahan akal, dan akhirnya kita akan bincangkan bagaimana pembelajaran dan kajian terdapat dalam sains ini mestilah akhirnya menjurus kepada akidah Islam. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam yang indah ini yang kita duduk pada hari ini, adakah ia jadi sendiri ataupun ada Tuhan yang menciptakan? Ini yang menjadi topik asas kepada perbincangan ini, kerana dalam dunia sains tidak dapat untuk menilai, tidak dapat untuk mengkaji, tidak dapat untuk menguji dan membuktikan kewujudan Tuhan. Bukti itu dalam sains ni bukan dikaji melalui sains, bukan dilihat secara fizikal dalam sains, kerana sains ni perlu melihatnya, perlu mengujinya, perlu mengkajinya, tetapi dia mestilah berlandaskan kepada logik akal, perlu untuk diimbangi dengan logik akal supaya dia dapat membuktikan at the end adalah kejadian ini, bumi ini, alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada teori graviti, iaitu teori daya tarikan ke bumi, di mana apabila kita berada di atas bumi ini, kita semuanya ditarik ke pusat bumi berbanding sekiranya kita berada di angkasa. Bila kita berada di bumi ini, kita ditarik ke pusat bumi yang menyebabkan kita punya dunia ini tetap dan boleh berada di atasnya secara tetap, berbanding sekiranya tiada tarikan graviti, dia semua akan mengapung. Persoalannya, siapakah yang menjadikan? Siapakah yang menjadikan? Kalau dari sudut sains mungkin melihat dia punya tarikan itu, sesuatu benda yang kita lepaskan jatuh. Persoalannya, kenapa dia jatuh? Kenapa dia jatuh? Kenapa tak kalau benda ni mengapung, ataupun dia naik ke atas? Kenapa dia tak naik ke atas? Kenapa dia jatuh? Jawapannya adalah ciptaan Allah Ta'ala. Bukan jawapannya ialah graviti lah Ustaz. Ialah memanglah graviti, tetapi persoalannya kenapa dia jatuh ke bawah? Kenapa dia jatuh ke bawah? Ini persoalannya. Jadi kalaulah manusia menafikan kewujudan Tuhan, bererti dia menafikan sesuatu pencipta yang mencipta benda tadi, tarikan tadi, dan hanyalah dia melihat aspek zahir sahaja, oh jatuh, tetapi dia tidak melihat siapakah yang bagi dia jatuh. Kenapa dia jatuh itu perlu dilihat, siapakah yang menyebabkan dia jatuh, bukan sekadar dia tu jatuh sahaja, yang mungkin kalau dikaji, oh jatuh berbanding antara sekiranya objek itu objek yang besar, objek yang berat, oh jatuhnya lebih laju. Objek yang ringan jatuhnya lebih perlahan. Oh sebab tarikan benda berat tu lebih tinggi berbanding, lebih kuat berbanding dengan benda yang ringan. Betul, ini kajian sains. Tetapi persoalan yang lebih mendasar kepada fenomena graviti dan tarikan bumi ini, siapakah Tuhan yang menjadikan? Adakah dia jadi dengan sendiri ataupun ada Tuhan lain, ada Tuhan yang menciptakan? Ini yang timbul dalam permasalahan bagaimana apabila kita mengkaji sains, sepatutnya at the end kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, sains ini menumpukan kepada aspek fizik. Sains kepada aspek fizik. Tauhid, falsafah, pemikiran menumpukan kepada aspek metafizik.
Sains kepada benda nampak, physical, benda nampak yang kita lihat. Tetapi dalam aspek falsafah ni dan tauhid ni menumpukan kepada metafizik, kepercayaan. Benda yang kita tak lihat tetapi logik akal kita. Menggunakan logik akal. Walaupun kedua-dua ini mempunyai topik yang berbeza, metodologi yang berbeza, tetapi tertumpu pada aspek yang sama. Pada aspek contohnya ada benda lah, ada bahan, ada buku yang kita pegang sebagai contoh. Aspek fizik melihat dari sudut dia jatuh. Aspek metafizik, siapakah yang menjadikan dia jatuh? Siapakah yang menyebabkan dia jatuh? Ini aspek metafizik. Kan? Manakala fizik kita nampak jatuh. Itu aspek metafizik. Walaupun kedua-duanya metodologi yang berbeza. Kerana fizik metodologinya uji kaji, kita lihat, kita cerap. Metafizik kita yakin berdasarkan kepada logik. Kita yakin berdasarkan kepada wahyu. Ini dua benda yang berbeza tetapi tertumpu pada aspek yang sama. Inilah yang membezakan di antara sains dan tauhid yang kita lihat kemajuan barat yang ada pada hari ini menumpukan kepada aspek fizik. Apabila kemajuan yang menumpukan kepada aspek fizik, kepada aspek benda, dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan aspek pembangunan kerohanian, pembangunan ketuhanan. Itu diabaikan. Mereka terima sekiranya dia boleh menyokong aspek fizik. Kan? Dia bawa perlu kepada psikologi sebab psikologi ni mengkaji tentang kebahagiaan manusia. Mereka belajar psikologi. Tetapi belajar agama ni menyusahkan, agama ni banyak menghalang, agama ni haram, tak payah belajar lah. Dan ini beza antara tamadun barat dulu dengan tamadun Islam. Di mana dalam tamadun Islam ni memerlukan paduan antara sains fizik ini dengan falsafah, dengan metafizik. Kedua-dua ni perlu disatukan. Kerana metafizik inilah yang memandu aspek fizik. Bukan fizik yang memandu metafizik. Ini yang perlu jelas, yang insyaAllah kita akan cuba bincangkan pada kali ini. Di mana dalam perkataan sains, bila kita lihat perkataan sains ini, berasal, kalau dilihat daripada bahasa Inggeris, disebut sains. Kalau dilihat dalam bahasa Jerman, dipanggil Wissenschaft. Kedua-dua aspek ini, sama ada bahasa Inggeris, bahasa Jerman, Wissenschaft, merujuk kepada aspek material, kepada aspek benda yang sifatnya sekular lah, merujuk kepada aspek benda kan. Manakala dalam Islam perkataan sains ini diambil daripada ilmu ataupun ulum yang tidak sekadar mencakupi aspek fizik sahaja tetapi menturut menjangkau aspek metafizik kan, sebab disebut sebagai ilmu kan. Sekarang ni kalau disebut ulum, perkataan ulum, perkataan ilmu ini kan, dan bermasuk sains kan, dari sudut Islam lah, dan juga bahasa Arab itu yang digunakan. Tapi kalau bahasa Inggeris ataupun bahasa Jerman, bahasa Perancis ni, dia menumpukan kepada aspek material. Inilah sains dalam fikiran mereka ataupun dalam bidang mereka. Kalau kita tengok dalam universiti, Jamiah Ulum Islamiyah, Universiti Sains Islam Malaysia, saya nak sebutkan bahawa gini, dalam terjemahan kepada ulum ini ialah dalam bahasa Arabnya, sains ini dalam bahasa Arabnya adalah ulum, Jamiah Ulum Islamiyah, ilmu-ilmu agama. Jadi bila disebut Universiti Sains Islam, bukanlah universiti sains yang menumpukan kepada aspek benda, aspek material yang dijuarai mungkin oleh Fakulti Sains dan Teknologi ataupun Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Engineering. Bukan mereka yang mengungguli kan, tetapi yang mengungguli dalam aspek ulum ini ialah ilmu-ilmu yang merangkumi kedua-dua belah pihak. Sains Islam Malaysia kan, bukanlah sains ni merujuk kepada sains teknologi sahaja, tetapi ulum itu adalah satu sifat yang luas. Oleh kerana ada sebahagian manusia bila sebut sains ni, sains ni Fakulti Sains dan Teknologi lah. Fakulti Islam ni bukan sains, tidak diberi keutamaan kerana sains kan, dia bukan sains kan. Itu yang mungkin menjadi dakwaan kepada mereka. Sedangkan perkataan ulum ini adalah ilmu yang merangkumi aspek fizik dan juga aspek metafizik yang perlu untuk disekalikan dan disatukan dan diseiringkan.
Jadi mungkin kalau kita sebut ilmu fiqh ataupun sains fiqh, tapi mungkin macam janggal lah kalau disebut ilmu fiqh, sains fiqh. Takkan sains kot Ustaz. Sains fiqh. Ilmu tauhid, sains tauhid. Kan? Kita nampak macam kontradik sains tauhid. Sebab kita tak biasa guna. Kan? Ilmu tasawuf, sains tasawuf lagilah pelik sebab tasawuf ni kerohanian, sains ni benda nampak macam mana boleh sekali. Kan? Jadi ini mungkin menjadi suatu permasalahan dan juga dia menjadi suatu cabaran untuk membawa satu paradigma baru kepada masyarakat kita bahawa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan matematik, yang berkaitan dengan sains, yang berkaitan dengan fizik ini ialah ilmu Islam. Bukan ilmu sekular. Sebab ada timbul isu sekolah agama. Sekolah bukan agama. Sekolah agama ni apa? Sekolah bukan sekolah kebangsaan ni apa dia? Kan? Dilihat sekolah kebangsaan ni tidak peduli kepada agama. Agama ni apa benda sebenarnya? Kan? Adakah sekolah kebangsaan itu yang belajar dari sudut yang belajar menumpukan kepada sains tulen, kelas sains ataupun kelas akaun. Ini bukan agama. Kan? Sedangkan akaun tu kan adalah pengiraan. Akaun ni adalah agama. Kan? Belajar sains. Sains ni adalah sebahagian daripada agama. Sains yang dimaksudkan yang belajar tentang sains matematik itu sebahagian daripada agama. Tetapi apabila manusia cuba memisahkan, ini kelas pelajaran akademik. Pelajaran akademik bukan pelajaran agama ke? Ini subjek agama. Kan? Ini satu, kita kata, satu permasalahan dalam pemikiran kita lah. Yang kita sendiri yang mengklasifikasikan, yang menolak matematik, sains, fizik, biokimia ni sebahagian daripada agama, dan kita menjadikannya luar daripada agama. Tidakkah ini merupakan satu yang disebut pemikiran sekularisme, iaitu memisahkan benda yang berteraskan kepada wahyu ini bukan sains. Yang berteras, yang nampak ini adalah sains. Ini yang kita belajar. Ini satu pemikiran yang bagi saya pemikiran yang sekular, kan? Sebab itulah kalau kita lihat di UIA disebut sebagai ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ilmu yang sains yang bersifat fiqh, tauhid ini ilmu sains tapi disebut sebagai ilmu wahyu. Ilmu yang wahyu, dan dia juga merupakan ilmu yang perlu dipelajari, sama seperti ilmu sains pun perlu dipelajari. Minda umat Islam supaya menerima sains itu sebahagian daripada agama, dan kita nak bawa agama ini kan daripada segala sudut yang seimbang di antara keperluan hidup tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau fakulti pengajian Islam, apakah yang lain tu fakulti pengajian Khalid Farah, kan? Yang Islam ni sekolah agama. Agama ni lawan tidak agama kafir, kan? Ini satu benda yang perlu diberikan perhatian. Kita melihat dari sudut ukuran kebenaran yang terdapat dalam sains. Dalam sains ni ada beberapa ukuran yang tidak sama dengan bidang yang lain. Kerana dalam agama ni ada, dalam sains ni dia mengukur satu-satu benda tu mestilah bersifat empirical. Mestilah validate, disahkan. Empirik ni maksudnya dibuat uji kaji secara nampak. Validate dan disahkan kajian berkenaan. Reliable, mestilah benda itu boleh diuji dalam beberapa tempat, beberapa keadaan, beberapa fenomena, beberapa situasi yang membawa result yang sama, kan? Multiple converging evidence, banyak dia punya evidence, bukan satu, banyak evidence-nya, kan? Kemudian yang kelima ialah operationally describe, functionally describe, boleh dijelaskan dia punya operasinya dan fungsinya. Sebagai contoh, perubatan, kita makan Panadol. Makan Panadol ini merupakan perubatan dalam sains yang dilihat dan boleh dikaji. Boleh dilihat secara empiricalnya. Makan Panadol. Apakah elemen-elemen yang terdapat dalam Panadol? Kalau kita makan Panadol, macam mana dia boleh menyebabkan kita sihat? Kan? Mungkin tuan-tuan boleh jawab. Macam mana Panadol, makan Panadol boleh jadi sihat? Kita minum air. Minum air jampi. Air jampi itulah yang digunakan oleh nak kata bukanlah bomoh, kan?
kepada ruqyah, menggunakan ruqyah yang tertentu daripada Quran dan hadis. Air yang sama digunakan untuk pelbagai guna, kan, untuk sakit perut pun gitu, untuk halogen pun gitu, semua air itu, kan. Jadi berbeza dengan Panadol, di mana makan Panadol ini satu benda, satu ubat yang ada ujian empiricalnya, kan. Boleh dilihat macam mana dia boleh masuk dalam darah manusia, kan, macam mana dia boleh menerusi, bila masuk dalam perut ni, kan, dia ditapis oleh makanan kita, oleh kita punya kidney, kita punya buah pinggang, dia mengubah darah. Wallahu alam, saya tidaklah pakar, tapi maknanya boleh dikaji, boleh dilihat bagaimana proses itu berlaku, kemudian disahkan. Oh betul, disahkan, maknanya dia pakar-pakar semua orang boleh bersetuju. Bukan sekadar disahkan itu, tapi reliable-nya diuji kaji dalam manusia, daripada orang Asia, orang Barat, orang semua dikaji, oh mendapatkan result yang sama, ada buktinya, kan, dan fungsinya, kan, operasinya boleh digambarkan, kan, macam mana dia masuk dalam perut, macam mana begini prosesnya, begini, begini, boleh dijelaskan. Tapi kalau minum air jampi, kan, air ruqyah, kan, kita tak dapat nak empirik, kan. Macam mana air ruqyah ni boleh masuk dalam badan manusia, boleh menghalau jin, kan. Air ruqyah ni juga untuk beri semangat. Air ruqyah macam-macam kita guna untuk, dengan air yang sama, satu air je, kan. Tapi bukan saya menolak aspek tersebut, tapi saya nak ceritakan tentang sains ini menumpukan kepada benda nampak. Manakala aspek perubatan yang kita sebut perubatan yang berteraskan kepada ruqyah ni ialah benda yang kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa, dan doa ni sebahagian daripada Islam. Cumanya metodologi yang berbeza. Metodologi yang berbeza. Sebab itu kalau kita pergi perubatan di hospital, perubatan Islam. Perubatan di hospital, pergi klinik, perubatan Islam. Sakit kaki, sakit perut, sakit apa semua ni kita pergi, perubatan Islam. Kerana sains ni sebahagian daripada Islam. Kita pergi jumpa kepada peruqyah, kan, perubatan yang disebut sebagai darus syifa ni, kan, kita pergi dia pun jampi, dia pun baca ayat Quran, dia pun baca hadis, dia pun bacalah doa-doa yang tertentu, itu perubatan Islam juga, kan. Jangan kita anggap bila pergi ke hospital ni sekular. Tak, sekular di situ apabila kita menganggap bahawa yang menyembuhkan itu adalah ubat, yang menyembuhkan itu bukan Allah Taala. Itu dia punya isunya. Yang menyembuhkan itu ubat, kan. Ubat, bila makan ubat ni dia sembuh, kan. Ini yang menjadi masalahnya. Kepada practitioner, kepada doktor-doktor, apabila dia fikir, apabila dia tengok, bila dia makan ubat, kan, ubat ni secara empiricalnya peranan dan pengaruh ubat lah, tetapi hakikatnya yang menyembuhkan tu Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam kalangan mereka, oleh kerana benda ni tidak dibuktikan, tak ada bukti, mereka nak kata Allah Taala yang buat. Ini yang menyebabkan berlakunya pemisahan. Dari sudut kajian itu, doktor-doktor mungkin tidak melihat ini peranan Tuhan sebab tidak dibuktikan secara empirikal. Apatah lagi sekiranya ada doktor ni beragama Islam dan juga bukan beragama Islam. Mungkin agama Islam kata ni adalah Allah, yang atheist kata mana ada, yang agama lain dia kata yang menyembuhkannya itu adalah Tuhan agama mereka. Sebab apa? Sebab tiada bukti secara saintifik. Bukti yang menyembuhkan ini adalah keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila kita menafikan aspek ini, menafikan aspek kekuatan Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menyembuhkan manusia, di situlah yang berlakunya apa yang disebut sebagai secularism dalam aspek perubatan. Pada hakikatnya, sama ada perubatan Islam, sama ada perubatan di hospital, ataupun perubatan darus syifa yang berteraskan kepada wahyu pengalaman ini, ataupun perubatan yang bersifat alternatif, yang dibuat menerusi seperti mana homeopati dan juga perubatan alternatif yang lain ni, semuanya itu adalah perubatan Islam, sekiranya tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam, sekiranya tidak menggunakan aspek khurafat, dan sekiranya kita mengaku Allah Ta'ala yang menyembuhkannya dan kita berusaha, semua itu adalah perubatan Islam. Namun kita faham, apabila masuk dalam dunia sains, metodologinya begini, kan. Bila masuk dalam perubatan darus syifa, metodologi begini. Perbezaan apa? Perbezaan dari sudut metodologi. Sama ada dalam bidang sains ke, matematik ke, falsafah ke,
semua ini mestilah berlandaskan kepada akidah Islam. Ini mesti. Sama ada kau bidang sains ke, tak boleh nak pisahkan daripada akidah Islam. Matematik pun tak boleh pisah daripada akidah Islam. Falsafah, semua ni mesti diteraskan dalam aspek dalam akidah Islam. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, perkataan dasar ilmu ini terdapat 811 kali daripada kata dasar ilmu. Mana ilmu ni bukanlah dari sudut fizikal sahaja, tetapi ilmu ini juga meliputi aspek non-fizikal, metafizik yang menjadi teras kepada ilmu. Kemudian, mari kita lihat apa yang difahami sebagai asas sains moden dan bagaimana dia mempunyai suatu masalah dengan akidah. Bagaimana dia punya isu-isu yang berbangkit dengan akidah. Yang pertama, asas yang pertama ialah alam tabi ini adalah satu alam yang benar, alam yang real dan alam yang bukan ilusi. Alam yang kita hidup ni adalah alam sebenar, dia bukan bayang. Bayang ni ilusi, mimpi ilusi, benda-benda yang difikirkan ni mungkinlah benda tu ilusi. Tetapi yang kita tengok ini kan komputer yang saya ada, alat yang korang tengok video ini kan merupakan benda yang real. Kehidupan kita benda yang real, kan? Bukan benda yang khayalan, khurafat, mimpi, ilusi, bukan. Ini tak ada masalah. Memang Allah Ta'ala jadikan alam ini untuk kita. Tapi dia akan masalah yang kedua. Apabila alam ini bergerak dalam aturan yang tertentu, ini timbul masalah. Kan? Alam ni bergerak dalam aturan yang tertentu. Kan? Contohnya matahari terbit daripada timur ke barat. Teori graviti. Kan? Dia bergerak menerusi aturan yang tertentu. Persoalannya, kenapa dia bergerak menerusi aturan yang tertentu? Supaya Allah Ta'ala jadikannya supaya boleh dikaji oleh manusia. Boleh dikaji oleh manusia sebab dia bergerak di atas aturan yang tertentu. Kan? Okay. Benda yang lepas, benda yang ni apabila kita lepaskan dia jatuh. Berdasarkan kepada teori graviti. Tapi sekiranya ada jatuh, ada naik, ada melambung, ada melayang, ada menipis, ada ke depan ke belakang, tak ada manusia nak kaji. Kan? Ada benda yang dia dijadikan menurut aturan dan ada yang benda yang Allah Ta'ala jadikan tidak mengikut aturan yang tertentu. Kan? Yang susah manusia nak fikir dari sudut kenapa benda ini tidak teratur. Okay? Tetapi adakah keteraturan ini akan berlaku selama-lamanya? Kan? Sekiranya benda ni, teori graviti ni, adakah sampai selama-lamanya? Kan? Akan berlaku benda ni kalau kita jatuhkan, kalau kita lepaskan, dia akan jatuh. Kan? Kalau kita kata dia berlaku selama-lamanya, seolah-olah kita menganggap bahawa kan, Tuhan ini tidak berkuasa. Yang berkuasa sistem itu. Dan sistem itu seolah-olah berlakunya baqa'. Kan Allah Ta'ala wujud qidam baqa'. Bila kita kata alam ini akan ikut sistem ni, adakah sistem itu berlaku selama-lamanya? Ini satu benda yang ada sedikit keraguan dari sudut sistem ini. Sedangkan Allah Ta'ala mengkaji, memberikan sistem, memberikan aturan ini untuk manusia kaji. Namun Allah Ta'ala boleh interrupt sistem ini. Boleh ganggu sistem ini. Kerana sebagai contoh, berlaku api yang tidak membakar. Pada asasnya, mengikut sistemnya, mengikut aturannya, api membakar. Kalau pisau boleh memotong. Tetapi dalam kes yang tertentu seperti mana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS, api tidak membakar. Kenapa api tidak membakar? Sedangkan nature kepada api membakar. Nak ceritanya, kan ada satu-satu aturan itu diinterrupt oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan satu kefahaman kepada manusia. Kan ada benda yang manusia ni kan gagal dan tak boleh berfikir dan di luar kemampuan akal manusia. Namun aturan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni satu rahmatlah kepada manusia. Rahmat besarlah kepada manusia sebab manusia boleh mengkaji kan kenapa ada sejuk, macam mana teori sejuk, kan kenapa teori panas, macam mana panjang, pendek, semua boleh dikaji oleh manusia. Tapi kalau tidak menentu, kan ada yang pendek, ada yang panjang. Contoh kan kalau kita tengok bulu mata kita, kan bulu hidung kita, misai, orang lelaki ada misai, ada janggut, ada kening, ada rambut.
Semua ni ada yang boleh panjang dan ada yang boleh pendek. Kan? Ada yang panjang dia boleh memanjang dan ada yang stagnan, tetap je. Bulu mata tak panjang-panjang. Kan? Rambut panjang. Bulu hidung tak panjang-panjang. Kan? Dia tak keluar panjang beginilah. Kan? Mungkin ada panjang tapi dia berhenti pada satu kadar. Begitu juga dengan bulu mata. Tapi kalau kita tengok misai, dia panjang. Janggut dia memanjang. Rambut dia panjang. Bulu kaki kita, apa tak panjang-panjang? Ini nak cerita kan, ada benda yang Allah Ta'ala aturkan dalam sistemnya kan, sedangkan benda ni semuanya rambut belaka, semua rambut, tetapi ada yang rambut yang Allah Ta'ala panjangkan, ada yang rambut yang Allah Ta'ala stagnankan setakat itu sahaja dan tak panjang-panjang lagi kan, kerana itulah aturannya. Sepatutnya kalau rambut panjanglah belaka, tidak kan. Ini Allah Ta'ala cipta dalam satu sistem dan aturan yang tersendiri. Persoalannya, kalau kita lihat dalam isu matahari terbit ni, adakah matahari terbit ni daripada sekarang sampai akan datang akan terbit setiap hari? Kan? Jadi, kalau dari sudut sainsnya, kita belajar sains ni ialah belajar tentang bukti. Sains ni belajar tentang bukti. Bila sains tentang bukti, pada masa akan datang ni kita tak tahu. Bukti yang telah lalu tu begitu. Kan? Matahari berdasarkan kepada pengalaman kita, berdasarkan kepada bukti yang sedia ada, dia terbit daripada timur ke barat. Hari-hari dia terbit daripada timur ke barat. Tetapi untuk esok hari, untuk pada bulan akan datang tak mesti. Bulan akan datang ni tak tahu. Wallahu a'lam. Bergantung kepada kuasa Allah Ta'ala. Mungkin berlaku kiamat, mungkin wallahu a'lam. Oleh sebab itu, pengalaman yang lalu tidak boleh dijadikan kesimpulan logik pada masa akan datang. Tak boleh jadikan kesimpulan pada masa akan datang. Oh, mesti begini, mesti begini. Kan? Kesimpulan yang pasti pada masa akan datang. Kesimpulan yang pasti ini bererti kan, benda tu mesti berlaku, tidak mesti berlaku. Dia mungkin dia bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya tentang kelemahan dalam sains. Ada limitasi dalam sains. Limitasi dalam sains dia pada perkara yang telah lalu. Pada perkara yang akan datang, dia bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita letak ada limitasi dalam sains. Bukan sains dah segala, bukanlah sains lah dalam segala-galanya. Okay. Yang ketiga ialah bila kita lihat alam tabi'i ini. Alam tabi'i ini kan alam yang boleh difahami lah, yang boleh understandable. Tetapi kan dalam apakah semua alam tabi'i ini boleh difahami? Kan, secara empirical. Jadi kita lihat ada benda yang kita bergantung kepada wahyu, kan, yang menjadikan alam, adanya malaikat, kita bergantung kepada wahyu. Dan sebahagiannya secara empirical lah, kan, sebagai contoh yang saya sebutkan dalam mukadimah tadi, teori graviti. Memang graviti ni Allah Ta'ala yang memang graviti ni kalau kita lihat dia jatuh sendiri. Tetapi adakah dia jatuh sendiri? Oh, tidak. Allah Ta'ala yang menjadikan. Maknanya satu-satu fenomena sains ini kan tidak sekadar dilihat dari sudut sains sahaja, tapi perlu dilihat dari sudut apa? Dari sudut ketuhanan, dari sudut metafizik. Kedua-dua ni perlu digabungkan antara fizik dan metafizik. Gabungan inilah yang akan mencantikkan tamadun. Gabungan inilah yang akan menyebabkan manusia kan apabila mendapat bukti-bukti sains, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sains inilah yang mampu untuk nak bawa manusia berjumpa, kerana sains inilah merupakan satu jalan untuk manusia kan menggali bukti-bukti untuk nak mendekatkan dan juga untuk nak meyakinkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kan kita perlu menyedari hakikat dan akal manusia tidak cukup untuk memahami alam dan memahami semua fenomena tabi. Akal manusia tidak cukup. Akal manusia ada limitasinya kan. Kalau manusia tahu kan, kalau manusia ni tahu, nescaya manusia kan sejak awal dah tahu semua benda. Tidak, ada manusia zaman dulu mungkin tak tahu kan, zaman sekarang mungkin kita tahu kan. Zaman akan datang mungkin orang akan datang lebih tahu daripada kita kan. Kita rasa sekarang ni dah banyak tahu dah. Dah banyak uji kaji yang kita buat. Sekarang ni lah
Tapi pada masa akan datang akan timbul lagi bermacam-macam penemuan-penemuan yang menyebabkan orang pada masa akan datang ni 10 tahun akan datang dia akan meremehkan orang dulu tak tahu dia kata. Kita sekarang tahun 2021 ni kita kata orang tahun 1980 ni tak tahu, kita 20 tahun tahun 2021 ni akan tak ada banyak kita tahu kan. Kita ada teknologi internet, teknologi media sosial ni kita banyak tahu dalam masa yang segera kan. Pada masa akan datang kita rasa hebat dah sekarang ni. Mungkin pada masa akan datang lain senario-nya dan lagi banyak yang mereka tahu. Ini kelemahan akal manusia. Daripada satu keadaan dia akan berubah satu keadaan yang lain. Yang mereka akan datang ni tahu. Mungkin ada zaman lain akan lebih banyak tahu. Ini nak cerita kelemahan akal manusia. Sebab itu pada basicnya perlu dipandu oleh wahyu, mengaku Allah Ta'ala sebagai pencipta, mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan manusia dan tidak dilihat akal ni bersendirian untuk nak mengetahui dan juga untuk nak mencari ataupun mengkaji fenomena alam tabi'i ini. Jadi sebagaimana yang saya sebut dalam siri-siri yang lalu tentang pembuktian dan hierarki ilmu, di mana kita ada 4 level, iaitu wahyu, 4 sumber ilmu, wahyu, sains, logik, pengalaman, di mana 4 sumber ini ada limitasi masing-masing dan ada kekuatan masing-masing. Wahyu, apa yang diberitahu oleh wahyu adalah perkara yang pasti. Ini apa yang diberitahu oleh wahyu. Kerana wahyu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya dalam aspek dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i. Dia bagi tahu pada masa sekarang, pada masa lalu dan sekarang serta akan datang. Ini perkara yang diberitahu oleh wahyu. Manakala sains ini kan dia adalah maklumat yang telah lalu. Sains ini dia memberikan maklumat yang hampir pasti, tetapi pada perkara yang telah, pada perkara yang telah lalu. Ini sains. Wahyu kan dia pasti, pada masa akan datang pun pasti. Sekiranya dia bersifat qat'i, dia pasti. Yang telah lalu pun dia pasti. Yang sekarang pun pasti. Kerana wahyu itu sifat kepada wahyu. Daripada dulu sekarang dia akan datang. Tapi sains tidak. Sains ni kan sekarang ni dia mungkin ya kan. Pada perkara yang telah lalu dia mungkin ya. Tapi pada masa akan datang wallahu alam dia mungkin menjadi landasan sahaja. Tak boleh untuk kita membuat kesimpulan mesti dan pasti pada perkara yang akan datang. Logik, logik ini relatif. Ya mungkin logik, ada logik yang simple logik, ada yang logik yang kompleks. Logik ini relatif. Ada yang logik difikirkan oleh setengah manusia dan ada setengah manusia fikir tak logik. Ini berbeza. Sebab itu disebut relatif. Pengalaman pun sama. Ada yang pengalaman yang manis, ada pengalaman yang pahit. Kan? Jadi walau macam mana pun dia semua ini sumber kepada ilmu. Tetapi ada spesialis masing-masing, ada limitasi masing-masing yang kita perlu faham. Apabila kita faham masing-masing limitasi ini, maka kita akan dapat bayangkan dan dapat gambarkan bagaimana perlu setiap satu ini melengkapi antara satu sama lain dan bukan kita hanya menumpukan satu-satu perkara sahaja. Jadi sebab itulah at the end ataupun di hujung siri ini kita meyakini bahawa cerapan terhadap kemajuan sains ini perlu digabungkan antara akidah dan sains. Kedua-duanya perlu digabungkan. Tidak boleh dipisahkan. Kerana bila memisahkan ini, kan dia akan membawa kepada ketimpangan. Kita tumpuk akidah sahaja. Tak ada dan kita tidak bincang tentang kemajuan. Kita akan musnah. Kita akan dilihat cacat. Sains sahaja tanpa akidah. Kita maju saja tanpa fikir tentang aspek akidah, kita akan bawa kepada ketimpangan. Masing-masing perlu untuk di complement each other. Kita masih melengkap antara satu sama lain dan yang terbaiknya apabila bila kita berada mengkaji sains ini, kita perlu untuk mendekatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu untuk kita jadikan sains sebagai bukti-bukti di atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada logik,
Kan? Yang kedua, sains, bukti. Bukti ini kita yakinkan bahawa dia adalah bukti kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada mereka yang berada dalam pengajian Islam, perlu memahami asas sains. Kepada mereka yang berada dalam sains ni, perlu menerima aturan alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jadi dengan sendiri, yang akhirnya semua sama ada bidang pengajian Islam, dalam bidang pengajian ilmu wahyu, dalam bidang pengajian sains ini, semuanya akan menumpukan kepada at the end untuk mengukuhkan keyakinan dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.